Kalau kita tengok latest entry dekat dalam KDN punya website tu, November 2015 paling latest warta. Sekarang ada 1593 buku yang diharamkan. Buah pena tiada bertinta, tulis aksara mengumbar cinta. Itu adalah satu akta untuk kontrol kita punya penerbitan dekat Malaysia. Cuma untuk beritahu kita guideline tentang apa benda yang boleh diterbitkan dengan apa benda yang tak boleh diterbitkan dekat Malaysia. Kategorikan penerbitan dekat Malaysia ni kepada 5 penerbitan, 5 kategori. Pertama adalah agama, kemudian seksualiti, politik, bangsa dan juga bukan budaya kita, bukan culture. Kita boleh tengok list tu dekat dalam KDN punya website. Just search je dekat Google senarai buku haram KDN. Nanti dah ada keluar ada keluar senarai buku tu. Jadi jika kita orang biasa ni ditahan atau ditangkap atau didapati memiliki je, bukannya jual pun, memiliki je, tak sebarkan pun je, just ada possess benda tu dalam beg kita, ada kat rumah kita boleh dikenakan denda tak lebih daripada RM5,000. Benda ni sebenarnya originally to curb the cost kan, tapi lama-lama akta ni dia makin lama makin menyekat. Even the slightest thing dalam makin lama makin encroach to your private space. Padahal tak ada guna, kau tak ada guna dengan komunis pun kan. Benda ni kan asalnya ada untuk komunisme kan, untuk orang yang tulis buku komunis atau baca buku komunis atau memiliki mana-mana kan. Tapi lama-lama dia dah jadi makin merepek. Bila lama-lama dia dah start ban ikut agama, dia dah start ban buku indie yang diorang tulis, dia dah start ban buku yang selama ni kita kata okey, tapi tiba-tiba je buku tu tak boleh baca. Kita risau bila akta ni hendak dipinda atau hendak dimasukkan, dia akan datang lagi satu akta baru macam yang berlaku dengan Akta Sultan dengan Susma yang lebih menyekat kebebasan. Lepas tu paling baru tiba-tiba je dia kata tak boleh nak pakai baju kuning yang ditulis bersempat. Apa-apa pakaian berwarna kuning dan mengandungi perkataan bersempat. Apa-apa bahan bercetak lain dari risalah yang mendorong kepada berbenam bersempat boleh dikenakan akta ini. So makin lama daripada buku jadi baju pula. Jadi baju pula. So lepasnya apa? Tak mustahil lah lepas baju akan ada jadi benda lain. Patutnya akta ni tak payah ada terus kan. Tak payah appeal ke, tak payah repeal ke, tak payah nak man, tak payah nak pindah. Patutnya memang terus tak ada langsung lah, bagi aku lagi senang. Sebab mungkin nanti orang akan cakap Ali kalau macam tu susah lah. Kalau macam tu semua orang tulis kaki diorang tulis attack government, diorang tulis attack religion, diorang tulis attack sexuality. Betul, diorang galakkan hedonism semua dengan diorang tulisan. So kalau ada macam tu, kau tulis lah buku yang lain untuk counter balik. Buku tu tak payah haramkan, bagi je semua orang baca semua benda. Macam mana kita nak pilih, macam mana kita nak gain knowledge kalau knowledge tu pun sendiri dah kena filter. Kita search dekat atas senarai berita larangan tu, cuba kalau kita search hadis kat situ kan. So kita akan cuba tengok 4 yang terakhir kat situ. Okay. Buku yang pertama yang pasal hadis yang kena ban adalah Hadis Satu Penilaian Semula, buku Kasih Ahmad. Kita tahu buku tu legend gila lah, sebab buku tu yang punya pasal buku tu sampai orang tuduh dia anti hadis, orang tuduh dia macam-macam kan. Lepas tu bila buku tu keluar dan buku tu dah diharamkan, tiba-tiba ada orang tulis satu buku lain. Jawapan tu adalah apa? Tajuk buku tu adalah jawapan kepada buku Hadis Satu Penilaian Semula. Nak counter balik. Okey. Masalahnya buku tu pun kena haram. Buku yang counter buku yang kena haram tu, buku tu pun kena haram. Lepas tu tak lama lepas tu ada orang buat keluar lagi buku. Okey, yang buku yang kedua yang kena haram tadi tu jawapan kepada buku Hadis Penilaian Semula tu. Fakulti Pengajian Islam UKM yang buat keluar. Buku tu kena haram. Buku universiti, buku tu kena haram. Lepas tu ada buku ketiga, hadis menjawab cabaran buku Hadis Satu Penilaian Semula. Ada buku ketiga untuk counter balik buku hadis tu. Buku tu ditulis oleh Persatuan Ulama Malaysia dan ditulis oleh diorang lah. Buku tu pun kena haram. Sekarang dah ada 2 buku yang counter kepada buku asal kena haram. Okay. Lepas tu bila dah ada 2, bila Kasih Ahmad dah tulis 1 buku, buku dia kena haram. Dah ada 2 buku yang nak counter Kasih Ahmad, buku tu pun kena haram. Ada buku keempat Kasih Ahmad tulis balik,
tajuk dia adalah hadis jawapan kepada pengkritik. Untuk dijawab balik lah buku yang dia kena ban ni kan. Okay. Buku yang tu pun kena ban. Buku tu pun kena haram juga. Buku yang Kasih Ahmad tulis untuk counter balik semua benda selepas beberapa tahun selepas dia buat keluar buku pertama. Buku tu pun kena ban. So bila kita nampak macam mana kita nak mengamalkan, macam mana kita nak meraihkan budaya ilmu tu, kalau orang tulis sikit kau kena ban, bila orang ni dah counter kau kena ban juga. So macam mana yang betul? Orang ni tulis kena ban, orang ni So tak payah berfikir kan? macam mana kita nak Dilarang berfikir kan? dilarang berfikir, jangan fikir langsung. Susah kalau macam tu kan. Sebab bila kita tulis something orang tak suka, bila orang tu counter balik pun orang tu pun kena. Ya. Siapa yang boleh buat? Siapa yang boleh tulis? Ya. Semua tak boleh. Susah.